Mami. Selamat datang semua. Nur Alia Syafiqah. Saya tunggu Kak Amy, Zat. Firdaus, Kak Amy ada dah dalam sini. Kami guna Reno tu. Kak Amy ada dah. Ya Allah, ya ke? Teruskan. Ya, tak apa. Kak Amy dengar je. Ada lagi ke yang lain nak masuk? Tan, Tajuk, ada lagi tak yang nak masuk? Saya start lah. Saya start lagi 2 minit ya. Baru nak pasang lagu. Sana. Kak Ju. Okey Kak Ju. Cikgu yang kat Ipoh tu nak masuk tak malam ni?
Kak Ju. Ya, ya. Cikgu yang kat Ipoh tu nak masuk tak malam ni? Sebab saya ajak dia tadi. Itulah Kak Ju pun hantar link tu sebab tadi dia kata dia ada kerja sikit tapi petang ni dia akan Apa nama cikgu tu? Cikgu Rabiah. Alamak, saya tak rasa nombor phone dia tadi. Tak apa, Kak Ju dah WhatsApp ke untuk kelas malam ni? Ada. Okey, tak apa. Kalau dia masuk kan saya approve. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tahniahlah kepada semua yang berjaya hadir pada malam ni. Okey, kita mulakan majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. This meeting is being recorded. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali nak ucapkan tahniah kepada semua yang berjaya hadir pada malam ni. Okey, malam ni Daus nak kongsikan kepada anda tentang sebuah syarikat daripada Malaysia, iaitu sebuah syarikat yang akan saya ceritakan kepada anda. Okey, sebelum Daus nak mulakan kelas pada malam ni, okey, Daus nak memperkenalkan diri dululah. Okey, nama saya Firdaus Misyari. Okey, saya mulakan kerjaya saya dalam bidang financial ni bermula dengan CIMB Group lah. Saya bekerja di salah sebuah anak syarikat CIMB Group dan saya berkejaya sebagai perunding saham, unit trust consultant lah. Kemudian saya meneruskan pekerjaan saya dalam industri insurans di M-Bank, kemudian di AIA Takaful. Pada tahun 2021 ni saya diperkenalkan oleh rakan baik saya tentang sebuah syarikat yang saya akan kongsikan kepada anda semua pada malam ni. Syarikat ni menarik ya tuan-tuan dan puan. So nama syarikat ni adalah Quantum Metal. Okey, untuk kita tahu lebih lanjut, mari kita pergi ke slide yang berikutnya. Okey, siapa itu Quantum Metal Sdn Bhd? Okey, kita nak tahu apa itu Quantum Metal. Siapa Quantum Metal ni? Okey, Quantum Metal Sdn Bhd adalah syarikat yang ditubuhkan pada bulan Julai tahun 2012. Okey, company ni ditubuhkan dengan modal berbayar 10 juta ringgit Malaysia. Okey, company ni wujud pada tahun 2012 akibat daripada permintaan yang tinggi terhadap pasaran emas di Malaysia pada ketika itu. Jadi Quantum Metal ni dia ambil peluang terhadap permintaan yang tinggi di pasaran Malaysia pada ketika itu. Di mana Quantum Metal memulakan perniagaan mereka dengan membekalkan produk-produk emas premium kepada bank-bank, kepada badan kerajaan, koperasi, merchant dan juga pengedar-pengedar mereka. Okey, Quantum Metal ni dia buat apa? Secara amnya, Quantum Metal ni adalah kedai emas. Dia adalah syarikat yang menjual emas. Sekejap saya nak. Dia adalah syarikat yang menjual emas. Sekejap saya jadi kawan admin. Saya nak Tan. Ya. Aku jadikan kau admin, nanti kau tolong approve Okey, sambung balik, ada gangguan sikit. Okey, Quantum Metal ni dia juga menyediakan 100% sistem dan infrastruktur pelaburan emas kepada pelanggan-pelanggan korporat mereka seperti bank dan koperasi. Okey, untuk pengetahuan anda semua, Quantum Metal ni wujud pada tahun 2012, asalnya adalah untuk serving kepada bank-bank dan juga badan kerajaan. Jadi dia bermula dengan pelanggan-pelanggan korporat macam tu. Okey, kita dah tahu tentang syarikat Quantum Metal. Kita dah tahu Quantum Metal adalah syarikat Sdn Bhd. Kita dah tahu tahun bila ditubuhkan dan kita dah tahu siapa pelanggan-pelanggan Quantum Metal. Sekarang ni kita nak pergi lebih jauh lagi. Kita nak pergi lebih dalam lagi. Kita nak kenal siapakah insan-insan yang berada di sebalik Quantum Metal itu sendiri. Okey. Kalau anda, tuan-tuan dan puan-puan yang dalam kelas saya pada malam ni, yang memang background financial, mestilah kenal dengan insan yang dalam slide saya ini.
So beliau yang saya maksudkan adalah Haji Kamarizaman bin Johari. Beliau ni merupakan seorang ex-director Bank Negara Malaysia dan pada masa yang sama sekarang ni beliau merupakan pengerusi kepada Quantimeter Sdn Bhd. Beliau juga merupakan seorang pengerusi di Bank Persatuan dan juga merupakan pengarah bebas dan bukan eksekutif kepada pemodalan Bank Simpanan Nasional Berhad. Jadi kalau kita tengok dari segi prospek profile company, dari segi corporate profile, anda tak perlu bimbang sebab orang di sebalik Quantimeter itu sendiri adalah orang yang memang very trusted dan well known dalam industri kewangan. Okey, kita dah kenal siapa pengerusi Quantimeter. Sekarang ni kita nak kenal siapa pula owner kepada Quantimeter. Okey, dalam slide ini menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, ini adalah pengasas yang juga merangkap pengerusi eksekutif Quantimeter. Beliau yang saya maksudkan adalah Datuk Lim Koh Sun. So Datuk Lim Koh Sun ni seorang yang very humble dan beliau juga merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam industri emas. Yang mana beliau ni berpengalaman dalam proses untuk pemulihan emas dan sisi-sisi elektronik. Macam chip-chip daripada handphone tu, beliau ni kerja dia adalah untuk mengekstrak emas yang ada dalam chip-chip tu. Jadi banyaklah pengalaman Dr. Lim Koh Sun ni. Apabila beliau nampak peluang dalam pasaran emas di Malaysia ketika tahun 2012, beliau terus ambil peluang dan ambil kesempatan yang ada untuk menubuhkan Quantimeter. Jadi maka lahirlah Quantimeter yang hari ini anda kenal sebagai Quantimeter Sdn Bhd. Jadi anda dah kenal siapa insan-insan hebat di sebalik Quantimeter. Jadi kita nak tahu pula, adakah Quantimeter ni okey ke tak okey ke? Sah ke tak sah? Jadi kita pergi ke slide yang berikutnya. Okey. Di sini anda boleh nampak, ada besar tu logo Bank Negara Malaysia tu. Okey, Quantimeter ni adalah merupakan syarikat bukan bank, dia adalah sebuah agensi bukan bank yang melaporkan secara terus kepada Bank Negara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah semua transaksi yang berlaku dalam Quantimeter, mereka akan reporting agency. Mereka akan reportkan transaksi perniagaan mereka tu kepada Bank Negara. Nanti mesti ada orang tanya dekat you all. Quantimeter ni macam mana? Tak ada lesen Bank Negara ke? Dia berniaga emas-emas ni semua? Okey, jawapannya mudah. Quantimeter ni bukan bank. Jadi dia tak perlukan lesen daripada Bank Negara. Quantimeter ni adalah syarikat Sdn Bhd. Dia berniaga emas, dia jual emas je. Jadi dia tak perlukan lesen daripada Bank Negara. Walau bagaimanapun, disebabkan Quantimeter ni ada produk-produk yang melibatkan pelaburan emas dan juga simpanan emas. Jadi Quantimeter ni dia adalah syarikat yang dia adalah merupakan syarikat reporting agency kepada Bank Negara Malaysia. Sebab, berikutnya. Sebab apa? Sebab Quantimeter ni dia tertakluk di bawah Akta Malaysia, di bawah Undang-Undang Anti Pengubahan Wang Haram. Jadi pelanggan-pelanggan tak perlu bimbang dari segi Quantimeter ni betul ke pelaburan dia? Tak betul ke? Anda tak perlu bimbang sebab Quantimeter ni dia dilindungi oleh Akta. Maknanya anda yang menyimpan wang anda di sini, anda tak perlu bimbang sebab ada Akta yang melindungi anda. So, anti pengubahan wang haram ni akan melindungi kedua-dua pihak daripada salah laku keuangan. Okey, anda dah faham siapa owner, anda dah faham siapa chairman, anda dah faham Quantimeter ni jual apa, anda pun dah tahu Quantimeter ni reporting agency kepada Bank Negara Malaysia. Jadi, saya rasa separuh daripada kebimbangan anda dah orang kata terlerai lah. Okey, kita nak sokong lagi, kita nak kuatkan lagi keyakinan anda kepada Quantimeter. Mari kita pergi lebih dalam dan kita lihat siapa pula rakan kongsi niaga yang bekerjasama dengan Quantimeter. Okey, untuk next slide ini, anda tengok dekat sini. Kalau ada kawan-kawan dalam ni yang memang ada background accounting, dia mesti kenal apa ini AAOIFI ataupun AUFI lah. So AUFI ni adalah satu organisasi perakaunan dan pengauditan bagi institusi keuangan Islam. Jadi AUFI ni adalah orang kata dia adalah auditor kepada Quantimeter. AUFI ni berpusat di Bahrain. Okey. Mari kita tengok siapakah rakan kongsi niaga kepada Quantimeter. Okey, semua orang dalam ni mesti kenal punya. Logo ni kan. Semua orang kenal logo ni. Ada dua bank yang terkenal dekat Malaysia, iaitu Afenbank dan Bank Muamalat. Okey, Quantimeter ni dia ada rakan kongsi niaga yang strategi.
Ini adalah antara dua bank yang terkenal di Malaysia yang merupakan rakan niaga strategik kepada Quantimeter. Di mana kedua-dua bank ini pakai sistem pelaburan dan juga membeli emas fizikal daripada Quantimeter. Quantimeter ni dia adalah syarikat supplier kepada emas-emas gold bar yang ada di Affinbank dan juga Bank Muamalat. Okay, nampak tak? Kalau dari segi prospek corporate, anda pun dah tengok, anda dah kenal siapa dia, anda juga perlu lihat daripada perspektif yang lebih besar, yang lebih luas. Anda bayangkan, Affinbank sendiri, Bank Muamalat sendiri percaya dengan keupayaan Quantimeter untuk menguruskan pelaburan emas bagi pihak Affinbank dan juga bagi pihak pelanggan Affinbank dan juga Bank Muamalat. Nampak tak kat situ? Jadi anda tak perlu ragu-ragu lagi dengan Quantimeter. Kalau bank sendiri boleh percaya dengan Quantimeter, siapalah kita ni lah, orang awam ni, yang diperkenalkan oleh rakan-rakan anda, yang tak nak percaya dengan keboleupayaan Quantimeter untuk menguruskan pelaburan anda dalam emas. Okey, mari kita pergi lebih dalam lagi. Siapa lagi rakan niaga kepada Quantimeter? Okey, bank dah percaya dengan Quantimeter. Siapa lagi percaya dengan Quantimeter? Jom kita tengok. Dekat sini anda nampaklah dua logo ni memang kita boleh katakan logo yang besar lah di Malaysia ni. Arhanu Tekun dan juga My Angkasa. Kalau dalam saya punya kelas pada malam ni, kalau ada rakan-rakan yang bekerja dalam agensi kerajaan, mesti kenal dengan My Angkasa. Sebab My Angkasa ni memang tak lagi dengan orang kerajaan. Ya? Kalau kita buat loan, tanya, ni loan ni potong peribadi ke potong angkasa? Loan ni potong angkasa. Jadi inilah angkasanya. Jadi Quantimeter ni dia bekerjasama dengan koperasi dan juga agensi kerajaan di bawah angkasa untuk memantapkan lagi penguasaan pasaran emas di Malaysia. Maksud saya pasaran akaun emas dan juga pelaburan emas di Malaysia. Jadi Quantimeter bekerjasama dengan Arhanu di mana semua cawangan Arhanu di Malaysia boleh kita akses untuk melakukan withdrawal fizikal. Contohnya kalau ada pelanggan di Quantimeter yang membuat pelaburan, yang menyimpan emas, kemudian kalau pelanggan tu nak withdraw, dia orang juga boleh ambil gold bar tu di Arhanu Tekun, di seluruh cawangan Arhanu Tekun di Malaysia ni. Jadi nampak tak kat situ? Macam mana Quantimeter ni membina keyakinan perniagaan dengan agensi kerajaan dan juga koperasi yang terkemuka di Malaysia ni. Jadi nampak tak? Mereka juga turut mengambil peluang daripada gelombang ledakan permintaan emas dalam pasaran pengguna di Malaysia ni. Anda dah nampak, bank pun percaya Quantimeter, koperasi pun percaya Quantimeter, agensi kerajaan di bawah angkasa sendiri pun percaya dengan Quantimeter. Jadi kita tengok siapa lagi pelanggan Quantimeter yang lebih besar lagi skop dia, iaitu dalam skop antarabangsa. Okey, yang ini adalah ASEAN Cooperative Organisation. Siapalah yang tak kenal dengan logo ASEAN ni? Okey, ASEAN dianggotai oleh 10 buah negara. Di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, di Myanmar. So, Quantimeter bekerjasama dengan salah sebuah koperasi yang terbesar di ASEAN ni, iaitu Koperasi ASEAN Cooperative. Koperasi ASEAN, ACO. Quantimeter bekerjasama dengan ACO dan mewujudkan satu peluang perniagaan emas untuk peringkat global. Bayangkan ada 60 juta ahli dalam koperasi ASEAN tu. Nampak tak kat sini peluang tu? Nampak tak? Dalam negara pun Quantimeter dah tembusi pasaran, dalam bank, agensi kerajaan, dan dalam skop yang lebih luas, Quantimeter ni bekerjasama dengan ASEAN. Okey, di mana ada peluang kat situ? Bermaksud, anda-anda yang berdaftar dengan Quantimeter pada malam ni, anda ada peluang yang sama untuk menembusi pasaran luar negara. So, ahli-ahli dalam Quantimeter, reseller, introducer, anda boleh mendaftar rakan-rakan anda yang berada di Indonesia, yang berada di Singapura, di Thailand. Bila anda dah start mendaftar pada malam ni, anda akan dapat link pendaftaran. Anda boleh gunakan link itu untuk mendaftar rakan-rakan dan juga kawan-kawan anda yang ada di seluruh negara ASEAN ni. Sebab kalau anda tak daftar, nanti dia orang daftar bawah ASEAN, bawah ACO. Rugilah kan? Jadi pada malam ni kita nak ajak anda daftar percuma dekat Quantimeter. Kemudian anda boleh mendaftar ramai lagi kawan-kawan anda
yang berada di Malaysia dan juga di luar negara. Ambil peluang daripada potensi yang ada dalam Quantimeter ni. Okey, anda dah tengok bank pun percaya Quantimeter, agensi kerajaan pun percaya dengan Quantimeter, Koperasi ASEAN sendiri pun percaya dengan keupayaan Quantimeter sendiri. Okey, mari kita tengok. Siapa lagi rakan kongsi niaga Quantimeter di peringkat global lagi? Okey, yang ini adalah the Perth Mint Australia. Perth Mint Australia adalah syarikat pengeluar emas gold bar yang paling besar sekali di Australia. Dan the Perth Mint Australia ni ada sejarah emas yang sangat panjang dan tua, iaitu pengalaman dia lebih daripada 120 tahun. Pengalaman dia dalam penghasilan emas gold bar berkualiti tinggi yang diiktiraf global. Perth Mint Australia ni dia sama level dengan PAM Swiss. Jadi Quantimeter melihat satu peluang yang sangat bagus kalau dia boleh menjadi pengedar Perth Mint di Malaysia ni. Dan alhamdulillah Quantimeter merupakan pengedar eksklusif tunggal the Perth Mint Australia di Malaysia. Jadi kalau ada mana-mana bank yang nak beli produk Perth Mint, mestilah beli melalui Quantimeter. Itu sebab Quantimeter merupakan pengedar eksklusif Perth Mint Australia kepada bank muamalat, kepada Affinbank, kepada Alliance Bank, kepada RRG Bank. Jadi nampak tak kat situ? Quantimeter ni dia cepat ambil peluang. Sebab apa? Sebab Perth Mint Australia ni dia membekalkan emas gold bar kepada lebih 100 buah negara di seluruh dunia. Yang mana jualan global dia adalah 18 bilion USD. So besar tak company di Perth Mint Australia ni. Jadi Quantimeter ni adalah pengedar tunggal emas gold bar Perth Mint di Malaysia. Okey, ini Perth Mint. Okey, kemudian siapa lagi rakan kongsi niaga? Okey, disebabkan Quantimeter ni berurus niaga dengan emas, duit-duit yang anda simpan dan yang anda gunakan untuk beli emas tu, katakan anda beli emas RM10, beli emas RM1,000, melabur di JLA, produk RM100,000, semua duit-duit anda tadi tu kan anda gunakan untuk beli emas. Jadi kat mana nak simpan emas tu? Okey, emas-emas di Quantimeter disimpan dengan selamatnya di Brinks. Okey, Brinks ni adalah syarikat vault, iaitu syarikat peti besi simpanan. Dia macam-macam lah dia simpan. Kalau di Quantimeter ni dia simpan emas lah. Okey, Brinks ni sangat terkenal di dunia sebab dia dah lebih 150 tahun usia dia. So Brinks ni, cawangan yang paling dekat di Brinks ni adalah di Singapura. Untuk di rantau Asia Tenggara ni di Singapura lah. Jadi Brinks ni adalah rakan kongsi niaga pada Quantimeter, di mana Quantimeter menyimpan emas-emas dia semua di Brinks. Brinks ni ada rangkaian operasi global di lebih 53 buah negara, di mana pelanggan dia ada lebih daripada 100 buah negara. Di Malaysia juga ada pejabat Brinks, tapi itu adalah pejabat untuk sales office lah. Untuk dia punya peti besi dia paling dekat adalah di Singapura. Dan untuk pengetahuan anda semua, bank-bank di Malaysia yang ada simpanan reserve emas, kebanyakannya memang simpan di Brinks lah. Jadi Brinks ni memang very trusted punya company untuk safeguard emas-emas yang kita dah beli tu. Okey, tempat simpan emas pun dah ada, tempat beli emas pun dah ada. Semua anda dah tahu, siapa rakan kongsi pun anda dah tahu. Kita pergi pula kepada slide yang berikutnya. Okey, produk anda tak tahu lagi kan? Okey, tak apa. Secara basicnya, kita nak tahu jugalah. So Quantimeter ni, produk dia macam mana? Produk dia okey ke? Produk dia halal ke? Produk dia ni orang kata patut syariah ke? Sekejap ni. Okey, produk dia macam mana? Okey ke? Patut syariah ke? Okey. Quantimeter juga melantik Isra Consultancy sebagai panel syariah. So Isra Consultancy ini adalah panel syariah. Dia adalah sebuah agensi di bawah Bank Negara Malaysia. Okey, Isra ni tugas dia macam mana? Dia tugas dia adalah untuk memantau pergerakan dan juga perjalanan pelaburan dan jual beli emas di Quantimeter, supaya semua perjalanan itu seiring dengan pematuhan syariah. Jadi kalau orang tanya Quantimeter ni produk-produk dia okey ke?
halal ke? Anda tak perlu bimbang. Sebab ISRA ini sendiri, International Sharia Research Academy ni dah sahkan ketiga-tiga produk yang ada di Quantimeter adalah mengikut piawaian yang telah ditetapkan patuh syariah. Jadi tak perlu bimbang lah. Sekali lagi ada orang-orang suara-suara sumbang yang kata, okey ke kau ni masuk Quantimeter ni? Tengok pelaburan macam mencurigakan. Jadi tak perlu bimbang. Kesemua produk di Quantimeter telah disahkan patuh syariah oleh ISRA Consultancy. Okey, Quantimeter juga merupakan syarikat yang tersenarai ya dan juga berdaftar dengan Majlis Emas Dunia. So World Gold Council. Jadi kita perlu tahulah Quantimeter ni bukan calang-calang, dia adalah syarikat international. Dia adalah syarikat antarabangsa yang diiktiraf oleh World Gold Council. Okey, kita dah tahu, jangan saya stop. Okey, kita dah tahu tentang company Quantimeter, kita dah tahu apa yang dia buat, kita dah tahu apa yang dia jual, kita dah tahu Quantimeter ni patuh syariah. So sekarang ni kita nak tahu pula, apakah instrumen pelaburan jangka masa sederhana dan panjang yang ada di Malaysia? Okey, graf ini menunjukkan prestasi untuk 5 tahun yang lepas lah. Okey, apa yang saya boleh bagi tahu kat sini adalah, ini adalah antara beberapa tempat yang anda boleh gunakan untuk anda gandakan simpanan anda. Untuk anda gandakan wang anda. Okey, yang pertama ni adalah bank. So bank macam ni lah, lebih kurang macam ni lah dia punya purata keuntungan dia setiap tahun. Bank bukan tempat untuk menggandakan wang. Bank untuk simpan wang kecemasan. Jadi kalau anda ada terlalu banyak duit di sini, jawapan dia adalah tidak berapa sesuai. Anda perlu pelbagaikan anda punya pelaburan untuk apa? Untuk meningkatkan anda punya keuntungan dan juga simpanan anda. Jadi anda boleh simpan di tempat yang lebih okey, iaitu fixed deposit. Tapi fixed deposit pun baru-baru ni pulangan dia pun semakin merosot, iaitu lebih kurang sekitar 2.9%. Okey, kita juga ada pilihan lain, tempat yang lebih tinggi, iaitu KWSP. KWSP ni kalau anda bekerja swasta, memang anda wajib carum lah. Dan KWSP kita tengok okey sikit dia punya pulangan dia. So lebih kurang dalam 5.2% setahun. Kita juga ada pilihan lain, iaitu tabung haji. Tabung haji last year inilah pulangan dia. Sebelum ni tinggi tapi lama-lama dia jadi sikit. Dia terdedah kepada faktor politik dan juga dalaman Malaysia lah. Berikut ada ASB. So kalau nak lebih sikit simpan dekat ASB. So boleh bagi 4.25%. Okey, saya kat sini. Saya dulu dalam industri ni, dalam industri amal saham unit trust. So unit trust ni pada kadar purata untuk tahun lepas dia boleh bagi sekitar 12.5%, yang mana pada saya adalah lebih baik daripada 5 tempat yang pertama tadi. Jadi anda perlu pelbagaikanlah anda punya pelaburan tadi. Okey, kemudian kita juga ada tempat pelaburan yang pada saya untuk jangka masa panjang is okey, iaitu emas. Ini adalah emas. Emas gold bar lah, maksudnya kalau kita beli emas fizikal lah. So emas pada kadar purata, emas boleh bagi anda 15% kenaikan dalam masa setahun. Jadi emas lebih sikit daripada 6 yang sebelum tu. Tapi Cik Firdaus, macam mana pula dengan yang last kali ni? Kenapa yang last ni tinggi sangat? Okey, hari ni saya nak jelaskan kepada anda produk yang last ni lah. Macam mana produk yang last ni boleh bagi pulangan lebih tinggi berbanding ke 7 yang pertama tadi ni. Yang GLA kali 10 ini adalah produk emas juga, sama seperti emas fizikal ni, tapi dia berbeza sikit sebab dia ada suntikan elemen tawaruk dalam produk dia. Produk ini saya akan explain pada slide yang berikutnya, jadi anda kena stay tune lah. Okey. Kemudian, bila kita dah tengok yang mana boleh bagi keuntungan lebih tinggi, kita kena faham pula ekosistem. Macam mana ekosistem emas di luar sana dengan ekosistem emas di Quantimeter. Okey. Ekosistem emas di luar sana ni ibarat macam di kedai emas lah. Kalau anda beli emas gold bar, bila anda beli emas gold bar, automatik anda akan dikenakan markup 10 ke 15%. Kalau harga gold bar tu RM200,
anda nak beli, dia akan markup 10%, jadi harganya RM210. Jadi berbeza dengan ekosistem emas di Quantum Metal. Walaupun dua-dua ni adalah emas. Di Quantum Metal, kita ada account gold storage account. Yang mana account ni adalah account emas 999 juga. Bezanya adalah untuk produk GSA, markup dia cuma 7% daripada harga LME. Dan di emas 999 ni dia ada markdown. Contohnya harga LME RM200. Bila markdown kat sini, anda beli barang, anda beli emas tadi dah kena markup dah RM210. Tapi bila anda nak jual, ada markdown 10%. Bermakna kalau beli RM210, ada markdown ni, dia harga tu lagi rendah daripada harga LME. So lebih kurang dalam RM190 lah. Beli dah kena markup 10%. Nak jual balik, ada lagi penurunan harga lagi 10%. Jadi untuk tempoh masa jangka panjang, dia tak berapalah sesuai. Ya? So kita bertukar dalam ekosistem emas di Quantum Metal. Markup dia lebih rendah. Okey, yang bawah ini adalah emas perhiasan. Kalau emas perhiasan lagi tinggi markup dia. Nampak tak tu? 15% ke 20%. Sebab dia emas perhiasan kan, ada upah ini, upah tukang design, upah import, macam-macam upah lah. Okey, jadi dia tak berapa sesuai untuk buat pelaburan. Solutionnya adalah kita ada produk GLA kali 5 dan GLA kali 10. Yang mana markup GLA kali 5 cuma 4%. Untuk GLA kali 10, lagi rendah markup dia. Cuma 3% daripada harga LME. Okey, ini adalah ekosistem emas di Quantum Metal dan ini adalah ekosistem emas di luar sana. Di kedai-kedai emas lah. Okey, macam mana pula dengan ekosistem Aranu? Okey, seperti yang kita tahu, Aranu ada 3 ciri utama, iaitu dia mempunyai masa. Kalau Aranu di luar sana, dia ada had masa 6 bulan, 12 bulan ataupun 18 bulan. Aranu biasa juga ada upah simpan. Upah simpan ni serendah 12 ke 16%. Ni kira rendah lah ni. Dan dia juga ada pembiayaan 75 ke 80%. Ini standard. Ini adalah environment standard. Persekitaran ekosistem biasa Aranu di luar sana. Jadi macam mana pula dengan produk Aranu di Quantum Metal? Produk Aranu di Quantum Metal, dia ada 3 ciri-ciri hebat yang anda semua perlu tahu. Yang pertama, emas produk GAA iaitu Aranu lah kalau untuk anda faham. Produk GAA, Gold Advance Account ini membolehkan anda ambil duit advance daripada akaun GSA anda tadi. Ya. Ciri hebat dia yang pertama adalah tidak ada had masa. Jadi musuh kepada Aranu sebenarnya adalah masa. Kadang-kadang kita rasa 6 bulan tu singkat. Kadang-kadang kita rasa 6 bulan tu panjang. Tapi sebenarnya 6 bulan tu sekejap je, pejam celik. Kita dah nak masuk tahun kedua dah pandemik COVID-19 ni. Nampak tak? 18 bulan ni sekejap je tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi di Aranu, Quantum Metal, dia tidak ada had masa. Selagi anda bayar upah simpan, selagi tu anda boleh sambung lagi anda punya Aranu tu tadi. Okey, ciri hebat dia yang kedua adalah upah simpan dia tadi. Upah simpan kalau di luar sana paling murah pun 12%, iaitu 1% sebulan. Tapi di Quantum Metal, upah simpan dia cuma 3.5% atas nilai pinjaman anda. Di sini kadang-kadang atas nilai marhun. Itu sebab dia jadi tinggi dan mahal. Di Quantum Metal, upah simpan dia cuma 3.5% atas nilai pinjaman anda. Kalau anda pinjam RM1,000, bayaran tahunan anda cumalah serendah RM35 sahaja. Sangat-sangat rendah. Okey, berkenaan dengan pembiayaan, di Quantum Metal lebih kurang sama je macam kat luar sana. Okay, nampak tak? Okey, ekosistem emas di luar sana tu telah menyebabkan pada tahun lepas sebanyak RM1 bilion nilai emas yang tergadai setiap tahun. Nampak tak? Bayangkan setahun ada RM1 bilion nilai emas yang tergadai. Jadi hari ini bila anda dah tahu satu ilmu baru ni, anda perlulah berkongsi kepada ramai kawan-kawan anda di luar sana sebab dia orang pun tak tahu adanya servis GAA ni untuk ekosistem Quantum Metal ni. Pelanggan-pelanggan Quantum Metal semua dah merasa menggunakan kesemua produk ni. Ya. Jadi kita nak tengok apa produk yang ditawarkan di Quantum Metal.
Seperti slide yang belakang yang saya cerita tadi, kita tengok apa produk yang ditawarkan oleh Quantimeter. Jadi Quantimeter ni, dia menawarkan 3 saja produk. Tak payah pening-pening kepala. Kadang-kadang dulu mungkin tuan-tuan dan puan-puan dalam ni kan, mungkinlah kan. Pernahlah terjebak dengan industri-industri network marketing ya. Kadang-kadang tu nak kena jual sampai 20 produk, 30 produk, 100 produk, 1000 produk. Jadi pening kepala. Semua benda nak kena hafal. Quantimeter ni mudah je tuan-tuan puan. Dia cuma ada 3 produk yang memang akan memenuhi permintaan anda. Okey, saya jelaskan satu persatu. Produk pertama yang ditawarkan oleh Quantimeter, nama dia adalah Gold Storage Account. Produk ini adalah produk akaun simpanan emas. Dia sesuai untuk orang yang suka beli emas, suka simpan emas dan suka memiliki emas pada harga yang lebih rendah. Ya. So, kenapa Quantimeter mewujudkan akaun ini? Sebab nak memenuhi permintaan itu. Nak memenuhi permintaan itu. Jadi, kita boleh tukar duit kita kepada emas. Sebab itulah merupakan satu-satunya pilihan bijak untuk anda menyimpan duit anda. Ya. So, Gold Storage Account adalah akaun simpanan emas. Okey, produk yang kedua adalah produk Gold Advance Account. Gold Advance Account adalah kemudahan pajakan ataupun Arhanu lah. So Gold Advance Account ni sesuai untuk peniaga, sesuai untuk syarikat korporat yang ada rolling capital, sesuai untuk individu-individu yang suka buat Arhanu. Sebab apa? Sebab produk ini dia memudahkan dia memudahkan urusan anda untuk membuat pajakan semudah menggunakan handphone. Ya, anda tak perlu beratur kat luar sana. Anda tak perlu nak beratur berjam-jam dekat bank tu semata-mata nak buat Arhanu. Anda dapat elakkan diri anda daripada bersesak-sesak. Anda dapat elakkan diri anda daripada virus COVID-19. Jadi pada saya, di musim-musim pandemik ni elok sangatlah anda buat Arhanu tu di sini, di Quantimeter. Jadi produk Gold Advance Account ini sesuai untuk orang-orang yang sukakan pajakan, suka buat pajakan ataupun syarikat-syarikat yang ada modal yang memang dia suka rolling modal tu, sesuai buat di sini. Contohnya dia ada 100,000, dia letak dekat sini 100,000. Kemudian dia ambil pajakan untuk dia pakai untuk rolling bisnes dia. So 100,000 emas ada kat sini, duit ada di sini untuk anda rolling anda punya capital. Okey, produk yang pertama. Produk yang kedua. Okey, produk yang terakhir iaitu killer produk. Saya boleh katakan produk ni killer produk lah. Sebab produk ni memang mendapat sambutan yang sangat hangat lah sekarang ni pun dah tengah viral lah Quantimeter ni. So, produk yang ketiga, produk yang paling viral lah, paling hot kat sekarang ni di pasaran adalah produk Gold Leverage Account. Gold Leverage Asset. Okey, akaun ini adalah akaun pelaburan emas tetapi ni tambah ni maksudnya dikuasakan. Dikuasakan dengan pembiayaan tawaruk. Kenapa Quantimeter add value dekat situ? Kenapa Quantimeter menambah lagi fungsi dia dengan pembiayaan tawaruk? Sebab tak lain tak bukan dia nak memaksimumkan keuntungan pelaburan pelanggan sehingga maksimum kepada 10 kali ganda. Bayangkan kalau anda ada satu instrumen pelaburan yang anda dah biasa dapat 4%, 5% setahun. Tapi kalau anda pindahkan ke sini, anda berpotensi untuk mendapat di antara 20% ke 1% melalui produk leverage tadi ni. So ini adalah 3 produk utama yang ada di Quantimeter. Lupa nak bagi tahu. Siapakah yang sesuai memiliki dan juga membuka akaun Gold Leverage Account? Okey, individu yang sesuai membeli produk ini adalah individu yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Dia berbeza dengan 2 produk ni. 2 produk ni korang nak joli ke, korang nak simpan ke, terpulang suka hati. Tapi kat sini, produk sini khas untuk mereka yang mempunyai kesabaran yang tinggi tetapi inginkan pulangan yang tinggi juga. Dia sesuai duduk kat sini. Sebab di sini memerlukan masa. Produk ini memerlukan masa. Nanti saya jelaskan. Okey, anda dah faham Quantimeter ada 3 jenis produk, anda dah faham Quantimeter ada GSA, Quantimeter ada GAA, Quantimeter ada GLA. Sekarang ni, saya nak bagi cadangan kepada anda.
memandangkan anda yang dalam ni yang ada berapa orang dalam ni hari ni? Ada 32 orang. Alhamdulillah. Saya nak bagi cadangan kepada anda untuk anda tambah emas sebagai portfolio pelaburan anda. Ini saya suka cakap lah, ini mangkuk lah, ini pinggan. Ini pinggan makan anda. Dalam pinggan makan anda ni mungkin ada ASB, mungkin ada tabung haji, mungkin ada saving account. Jadi saving account anda, katakanlah dalam saving account anda ni ada 20,000. Tabung haji pun ada 20,000. ASB pun ada 20,000. Jadi malam ni saya nak tambah lagi 2 lauk. Ni pinggan anda tadi, saya tambah lagi 2 lagi lauk. Lauk tu nama dia portfolio. Saya tambah lagi. 2 produk yang saya suggest kepada anda pada malam ni adalah GSA dan juga GLA. Ya. So, katakanlah dalam saving account anda ada 50,000. Anda simpan banyak-banyak dalam ni tak ada function. Sebab anda perlu simpan duit kecemasan je dalam ni. Jadi kalau anda ada 50,000 dalam saving, saya cadangkan 30,000 tu kita pecahkan ke sini. Masukkan 10,000 di GSA dan 20,000 di GLA. Kenapa saya buat macam tu? Sebab anda, saya cuba menukarkan cash tadi ni, cash kepada emas. Ini akaun emas, ini akaun simpanan emas, ini akaun simpanan cash. Beza ya tuan-tuan puan. Bila anda ada akaun simpanan emas, akaun ini akan menggandakan simpanan anda apabila harga emas naik. Tiba-tiba anda nak pakai duit, anda boleh ambil emas kat sini, anda boleh buat pajakan. Tak ada masalah. So ada 50,000, 10,000 letak kat sini, 20,000 lagi kita letak dekat GLA kali 10. Sebab apa? Sebab ini adalah produk pelaburan yang boleh bagi anda keuntungan 10 kali ganda. So GLA kali 10 letak kat sini. Supaya anda punya portfolio tadi ni seimbang. Kalau dekat ASB anda ada 100,000, saya akan sarankan 50,000 dekat ASB, 50,000 dekat GLA kali 10. Sebab apa saya sarankan macam tu? Sebab kedua-dua ini mempunyai nilai karakteristik yang sama. Ini adalah pelaburan, ini juga pelaburan. Sama. Dia adalah pelaburan. Dia adalah portfolio pelaburan. Yang membezakannya adalah produk dia. Dia ni amanah saham. Ini adalah emas. Dan yang membezakannya juga adalah dari segi potensi keuntungan. Kalau anda ada 50,000 di sini, saya akan sarankan separuh letak di sini. Sebab di sini dia engine dia booster, tahu tak? Dia boleh pergi lebih laju. Dia boleh pergi lebih laju dan dia boleh mempercepatkan matlamat keuangan anda. Kalau katakan anda nak 100,000, contoh anda nak 100,000. Sekarang ni duit anda ada 50,000 dekat ASB. 50,000. Anda nak capaikan tu pergi jadi kepada 100,000. Kalau anda letak di tempat yang hanya boleh memboosterkan simpanan itu kepada 4%, tetapi sedangkan tempat ni boleh booster sampai 50%, bermakna kalau sekali untung kat sini boleh cover beberapa tahun di sini. Kalau 50% untung kat sini boleh cover beberapa tahun penantian di sini. Malam ni saya nak buka minda anda, nak kopek kepala anda tu supaya anda faham kenapa anda perlukan portfolio. Kenapa anda perlu mempelbagaikan portfolio pelaburan anda? Tak lain tak bukan adalah supaya anda tak letak semua telur tu dalam satu raga. Kalau anda letak telur tu dalam satu raga, kalau raga tu jatuh, pecah, berderai, habis semua telur-telur yang terpecah. Jadi letak di sini sikit, di sini sikit, di sini sikit, di sini sikit, di sini sikit. Macam mana nak buat? Anda perlu berbincang dengan introducer yang mengajar anda hadir ke kelas saya pada malam ni. Anda bincang dengan introducer anda, apakah yang terbaik? Anda bincang dengan pasangan anda, apakah yang terbaik? Hari ini saya cuma memperkenalkan anda produk-produk yang mampu membantu anda untuk menggandakan keuangan anda. Lepas tu kemudian anda bincang mana yang anda nak masuk dan berapa banyak anda nak masuk. Okey, sekarang untuk tahap ini saya rasa anda semua dah jelas. Anda semua dah jelas Quantimeter buat apa, siapa chairman dia, siapa customer corporate dia, siapa bagi dia pematuhan syariah, siapa yang audit dia. Sampailah ke tahap ini. Sampailah ke tahap saya ajar anda tentang portfolio dan saya rasa anda pun dah dapat gambaran yang jelas sedikit berkenaan dengan Quantimeter dan saya harap kelas saya pada malam ni akan dapat
orang kata memberi pencerahan. Ya, kalau sebelum ni tertutup hijab tu, malam ni terbuka sikit hijab tu. Ya. Jadi tak lain tak bukan, sebelum saya mengakhiri slide saya nak menyampaikanlah kata-kata daripada saya punya big boss, iaitu pengasas dan juga pengerusi eksekutif Quantimeter, yang mana beliau menasihatkan kita, kalau anda ingin membina kekayaan di dunia ini, binalah dengan logam berharga. Dan yang pastinya logam berharga tu bukan aluminium, bukan tembaga. Dalam kes ini, logam berharga tersebut adalah emas, ya, adalah emas. Jadi saya harap untuk sesi yang pertama ni, saya dah berjaya membuka minda anda tentang pelaburan emas di Quantimeter. So untuk slide yang terakhir, saya cuma nak menyampaikan kata-kata yang bagus yang saya dapat daripada website Quantimeter, iaitu kebanyakan orang dia salah faham sebenarnya. Dia ingat membeli emas tu adalah perbelanjaan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni, membeli emas bukanlah perbelanjaan tuan-tuan dan puan-puan. Sebanyak mana pun anda top up, sebanyak mana pun anda beli produk GSA, GLA, GSA dan GLA, sebanyak mana pun anda beli, anda kena tanamkan dalam pemikiran anda, itu bukan perbelanjaan. Itu adalah pertukaran mata wang kepada emas. Jadi lebih banyak, lebih kerap, lebih banyak anda mampu simpan, lebih kerap lah, bukan banyak lah, lebih kerap anda mampu simpan, lebih banyak anda boleh mendisiplinkan diri anda untuk menyimpan emas. Itulah orang kata kejayaan sebenarnya kat dunia ni. Ni kat dunia lah. Okay, ya. So saya tamatkan dulu sesi yang pertama ni. Saya tamatkan dulu. Kemudian anda kalau ada persoalan, bolehlah bertanya selama 2 minit ni. Saya buka masa 2 The minit. recording has stopped. Okey, sebelum saya masuk sesi yang kedua. You all boleh ask to unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh perkenalkan nama? Nama saya Musrina binti Muhammad Zain, panggil Rina je. Okey Cik Rina, ada soalan? Saya nak tanya, kita nak masuk ni, dengar takut lah tadi kalau dalam saving tu ada 50,000 lah, dekat ASB ada 50,000, tapi orang yang macam dalam, dia kerja, dia dapat gaji, dalam masuk kat bank 2,000 lebih, tinggal berapa ratus je. Boleh ke nak masuk benda ni? Okey, soalan yang sangat bagus daripada Cik Rina kita. Okey, Cik Rina bertanya soalan. Kalau kita ada gaji yang biasa, normal average gaji, kemudian kita ada lebihan wang sikit-sikit, adakah kita sesuai untuk memulakan langkah awal di Quantimeter? Okey, Cik Rina, jawapan saya, yang pertama sekali jawapan saya tahniah lah, sebab Cik Rina dah ada sedikit kesedaran tentang Quantimeter. Okey, yang kedua saya nak jawab soalan tu. Okey, sebenarnya kita tak perlu ada duit yang banyak sebenarnya untuk kita mulakan simpanan emas ni. Sebab di Quantimeter kita boleh bermula serendah RM10 sahaja. Nampak tak? So di Quantimeter ni sebenarnya dia telah memudah carakan rakyat Malaysia yang semakin terhimpit dengan COVID-19 ni, tetapi at the same time anda teringin juga nak ada keuntungan daripada simpanan anda tu. Maksud saya, anda teringin juga nak bagi gandakan wang anda. Jadi, Quantimeter dah menyelesaikan masalah Cik Rina dengan memperkenalkan produk GSA. Produk GSA, Cik Rina boleh bermula dengan serendah RM10. Tapi apa yang Cik Rina perlu lakukan adalah disiplin diri. Disiplin diri tu kena kuat. Maksud saya, kalau Cik Rina kata Cik Rina nak memulakan simpanan RM10, Cik Rina kena setkan time. Katakanlah Cik Rina nak buat simpanan RM10 seminggu. Pada saya itu bagus, walaupun Cik Rina tak simpan hari-hari, at least setiap minggu you berjaya menyimpan RM10. At least setiap minggu you berjaya membeli emas RM10 untuk simpanan you di masa depan. Ya, jadi Cik Rina tak perlu bimbang. Kita juga ada produk yang dapat memenuhi permintaan tu, iaitu produk tu nama dia GSA. So adakah saya menjawab soalan tadi? Ya, sangat membantu. Sebab saya sangat join, nak buka akaun. Ya betul. Saya sangat suka kalau pelanggan betul tegang dengan saya. Jadi kalau anda cakap macam tu, saya tahu jawapan dia apa.
Jawapannya adalah Cik Rina bagus beli GSA. Jadi apabila simpanan Cik Rina nanti dah mencukupi haul, cukup haul tu. Cukup haul tu maksudnya cukup amount untuk kita pindahkan akaun tu kepada akaun yang lebih menguntungkan. Itu kemudian hari. Nanti bila Cik Rina dah start beli RM10, seminggu RM10, lama-lama percayalah cakap saya, Cik Rina akan jadi ketagih nak beli emas. Ketagih nak beli emas jauh lebih baik daripada ketagih tengok Facebook. Ketagih beli emas jauh lebih bagus InsyaAllah. daripada ketagihan merokok. Sebab Ya betul, insyaAllah. sebab dalam grup saya, dalam perkongsian grup kami grup BSG ni, dalam perkongsian grup kami BSG yang besar ni, kita dah berjaya menukar pemikiran seorang budak perokok daripada dia berokok, Cik Rina, sampai dia boleh berhenti rokok hanya akibat dia ketagih nak beli GSA. Ini real case, real testimony dalam tim BSG. Nanti datang kelas pada hari Isnin. Mungkinlah ada perkongsian daripada leader-leader nanti yang bercerita kisah ni. Ya. Jadi saya lebih suka benda tu sebenarnya. Saya lebih suka you ketagih simpan emas daripada kita tak tahu apa-apa kan. Jadi pada malam ni sekurang-kurangnya Cik Rina dah dapat satu idea baru. Macam mana untuk saya memulakan langkah awal untuk saya menyimpan dan melabur emas. Bukan kata Cik Rina lah. Saya ni dulu, sebelum saya tahu Quantum ni, saya ini pemboros. Jadi bila saya tahu Quantum ni, dan saya tahu bila saya beli emas tu, saya rasa sayang nak jual. Jadi bila saya beli tu, maksudnya saya jadikan Quantum ni sebagai tempat untuk saya susah nak keluar duit. Duit kalau kat tangan saya ni, kalau cepat dia boleh keluar, jawapannya Cik Rina, sekejap je habisnya. Jadi saya mendisiplinkan diri saya buka akaun di Quantum. Lillahi ta'ala, saya memang mulakan simpanan saya dengan RM100, RM10 saya try beli tu lagi. Jadi kita belilah dengan ikut kemampuan kita. Quantum dah bagi pilihan, kita boleh bermula dengan RM10. Okey, adakah soalan kedua, iaitu soalan yang terakhir sebelum saya masuk sesi yang kedua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama? Annie. Kak Annie. Okey, Annie. Okey, silakan Cik Annie. Okey, macam ni, nak tanya sebab saya tak pernah ada experience involved dalam benda macam ni kan. Tapi saya minat, okeylah kita nampak pelaburan emas ni memang bagus. Cuma lagi satu, sebab kita dah biasa dalam bidang apa orang kata marketing apa semua. Jadi saya minat dalam untuk orang kata jadi macam introducer. Okey. Okey, macam mana kalau kata kita nak start, maksudnya masa yang sama kita invest, masa yang sama juga kita jadi introducer. Berapa modal yang orang kata untuk start tu lah permulaan? Okey, terima kasih kepada Puan Annie kita. So soalan yang sangat-sangat bagus dan saya sangat teruja nak jawab soalan ni. Okey, kepada tuan-tuan semua yang ada pada malam ni, kepada yang baru, kepada yang first time, okey. Quantum dia bukan sahaja menawarkan maksud saya Quantum ni dia bukan sahaja menawarkan akaun pelaburan untuk anda semua, tahu tak? Sebab Quantum ni dia juga menawarkan satu peluang kerjaya sebenarnya. Di Quantum dia membuka peluang kerjaya ini kepada semua investor-investor dia. Jadi soalan Cik Annie tadi sangat bagus, iaitu dia bertanya macam mana caranya untuk kita jadi introducer. Okey, saya terus shortcut. Untuk kita jadi introducer, syarat dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Yang pertama, anda perlu buka akaun percuma terlebih dahulu. Lepas anda buka akaun percuma dengan introducer anda boleh bermula dengan membeli produk GLA 1x5. Produk GLA 1x5 dijual dalam unit, iaitu satu unit nilai dia lebih kurang $25. Kalau kita convert pada duit Malaysia, nilai dia lebih kurang RM104. Jadi untuk jadi introducer, anda boleh start dengan membeli 3 unit GLA 1x5, iaitu jumlah dia lebih kurang RM104 kali dengan 3, lebih kurang dalam RM312. Okey. Untuk jadi introducer, anda perlu menjadi investor yang melabur dan membeli produk GLA 1x5
sebanyak 3 unit. Okey, 3 unit tu tak semestinya kita beli sekaligus, tak. Kita boleh beli secara ansuran. Ansuran pula. Secara beransur-ansur. Maksudnya katakan macam ni. Minggu ni anda hanya mampu beli satu. Anda beli satu. RM104. Nanti minggu depan contoh anda dapat gaji ke, dapat bonus ke kan. So anda ada modal lagi RM208. Anda terus beli lagi 2. Bila anda beli cukup 3 anda beli, anda automatik akan dinaikkan pangkat menjadi introducer. Introducer ni dia masih lagi investor tapi dia ada kelebihan untuk dia dapat commission. Yang mana lepas dia jadi introducer, belian sendiri dan juga belian daripada customer dia, dua-dua dia dapat commission. Daripada customer dapat commission, daripada belian sendiri pun dapat commission. Commission tu setinggi 2% daripada jualan anda. Pada saya, nilai tu besar sebab nilai itu sangat-sangat boleh membantu anda ketika pandemik COVID-19 ni. Bila harga emas dunia jatuh, bila emas murah, ramai orang berpusu-pusu pergi kedai emas beli emas. Tapi dia orang tak tahu sebenarnya kalau dia orang nak melabur, dia nak dapat kata keuntungan yang lebih besar, mereka sepatutnya beli di Quantum Metal sebab kita punya markup tu rendah. Kita punya markup tu sangat rendah dan emas di Quantum Metal sangat murah. Jadi untuk soalan Cik Annie tadi, saya jawab itulah dia lah. Itulah cara-cara untuk kita jadi introducer. Kita juga boleh beli secara ansur-ansur. Beli satu. Cukup je 3, kita dapatlah jadi introducer. Okey, kepada investor, kepada pelabur yang mampu sikit. Kalau anda mampu sikit, saya akan terus sarankan anda beli 1 unit GLA 1x10. Kenapa? Sebab orang nak bagi 10 kan, kena ambil lah 10. Itu dia lah jawapan dia. Jawapan dia 1x10 lagi banyak daripada 1x5. Okey, cuma bezanya untuk produk 1x10, dia jual 1 unit, Quantum Metal jual 1 unit pada harga $250. So campur dengan upah simpan semua, dengan kadar keuntungan semua, lebih kurang dalam RM1,360. Jadi itulah kedua-dua cara untuk kita jadi introducer. Cara yang pertama, beli 3 unit kali 5, atau cara yang kedua, beli 1 unit 1x10. Okey, saya tak nak buang masa lagi. Untuk sesi soal jawab, saya pergi ke sesi yang kedua lepas ni. Saya nak teruskan saya punya presentation ke bahagian produk. Memandangkan anda pun dah teruja dah nak tahu tentang produk ni. So saya akan tunjukkan pada anda tentang produk di Quantum Metal dan macam mana anda boleh manfaatkan setiap satu produk itu. Ikut pada selera masing-masing. Okey, semua orang nampak slide saya nah. Okey, ini saya dah explain tadi dah yang saya buat tadi sesi pertama. Okey, apakah produk yang ditawarkan oleh Quantum Metal? Okey, sesi ni ambil masa lebih kurang 20 minit. Jadi kalau anda nak ambil air ke, nak minum ke, boleh ambil dulu lah air minum lah. Okey, produk yang ditawarkan. Okey, produk yang pertama adalah produk Gold Storage Account. Yang tadi saya cerita tadi lah, produk yang mana orang yang suka beli emas. Produk ini boleh kita mulakan dengan modal serendah RM10 sahaja. Yang ini saya ambil contoh, saya bahagikan dengan harga emas semasa slide ini dibuat. Bila anda ambil RM10 anda daripada Maybank to you, anda beli produk GSA, anda sebenarnya sedang menukarkan RM10 ini kepada 0.0398 gram emas tulen 999.9. So saya namakan plan ini, saya namakan akaun ni adalah akaun bijak. Sebab apa dia bijak? Sebab anda pandai menukar wang ini kepada gram emas. Emas dia naik turun, tetapi dalam trend yang sentiasa menaik. Ya, untuk pilihan anda. Tapi duit RM10 anda simpan setahun, anda simpan 10 tahun, anda simpan 100 tahun, dia tetap RM10. Bezanya adalah RM10 itu dah jatuh nilainya. Sebab duit ada virus. Manusia ada virus COVID-19. Duit juga ada virus.
Virus kepada wang adalah inflasi. Inflasi tu dia maksudnya apa? Maksudnya dia memakan nilai wang tu. Macam mana nak faham? Mudah je. Tahun 1960-an. Lama ni. Tahun 1960-an. Anda pun tak lahir lagi saya rasa. Mungkin mak-mak anda dah lahir. Mungkin ada sekitar dalam ni. Sahabat-sahabat kita mungkin dah lahir tahun 60-an. Cuba tanya dia. Tahun 60-an, RM10 boleh beli apa? Jawapan dia, RM10 yang ada pada tahun 60-an, anda adalah raja. Sebab apa? Sebab tahun 60-an tu, tak tahu nak cakap lah. Anda memang raja lah. Okey, hari ini, tahun 2021, anda bagi RM10 duit raya pada anak saudara anda, dia akan buat muka, dia kata, alah Pak Long ni, bagi RM10 je. Sebab apa? Sebab budak-budak pun dah terkesan dengan RM10 ni. Dia pun tahu RM10 zaman 2020 ni apa je boleh beli. Dia pergi pasar malam, boleh beli 2 barang je. Nampak tak? Itulah maksudnya virus wang. Wang sentiasa menurun nilai dia. Ya, tapi emas sentiasa naik nilai dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang belum buka akaun, malam ni terus berjumpa dengan introducer anda, buka akaun dan beli RM10, simpanlah, mulakanlah simpanan anda. So ini adalah leaflet yang saya buat untuk tim saya, untuk anda guna. Mana yang tak dapat lagi boleh ambil lah daripada anda punya ni. So ini saya buat seberingkas lah nak menerangkan produk ini. So produk GSA boleh dibeli 24 jam sehari. Produk ini disandarkan kepada emas fizikal. Tidak ada isu produk riba. Jangan bimbang ya. Kita ada, tadi saya dah jelaskan, kita ada Ishraq Consultant yang memantau semua produk-produk quantum metal sentiasa berada dalam keadaan patuh syariah. Okey, produk ini sifat dia harga dia rendah sebab anda boleh mula dengan RM10 sahaja. Jadi bila anda dah jadi customer, dah jadi agent kat quantum metal ni, anda daftarlah ramai-ramai, adik-beradik, kaum kerabat semua. Belilah, bukalah akaun. Bila dia buka akaun, anda sebagai introducer, anda dibayar komisen 0.5%. Banyak tu sebenarnya. Kalau anda ada 100 pelanggan yang beli RM10 sehari, ada kalilah dengan 100 orang klien, kali dengan 1000 klien. Banyak tu sebenarnya. So itu adalah salah satu alternatif untuk anda menambah juga pendapatan anda. Okey, produk yang kedua adalah produk Gold Advance Account. Ini adalah produk yang saya kata tadi tu, iaitu produk Arahnu. Ini adalah produk Arahnu online. Jadi anda semua perlu melangkah setapak lebih hadapan berbanding orang lain. Orang lain nak buat Arahnu jenuh nak kena beratur. Sampai sejam kena tunggu giliran. Tapi anda dengan senang wenangnya sambil-sambil menonton sinetron, anda boleh buat Arahnu online je. So Arahnu online ni benda apa? Dia adalah pajakan. Gold Advance Account ni adalah Arahnu online yang kita pajak daripada sini. Bila tadi Kakak Arina tadi simpan RM10, tiba-tiba simpanan Kak Arina dah ada RM3,000. Dan itulah Kak Arina kita emergency, nak pakai duit RM500. Apa yang Kak Arina perlu buat, tak perlu susah-susah nak jual emas ni. Emas biar di dalam ni. Anda cuma perlu pergi kat sistem, tekan butang GAA, tekan permintaan, saya nak minta RM500 daripada akaun GSA saya. Kita tekan butang Arahnu ni, kita ambil RM500 daripada sini. Jangan jual emas ni. Nampak tak akak ni? Jongkong emas. Banyak jongkong emas. Jangan jual jongkong emas ni. Anda cuma ambil Arahnu saja, pajakan saja. Kenapa saya galakkan buat macam tu? Supaya perbelanjaan yang Kak Arina ambil tadi, yang RM500 tu, yang dia terpaksa bayar wang hangus duit rumah dia tu, contoh, nak bayar asuran rumah, ambil pajakan supaya emas sentiasa ada dalam ni. Emas yang kita ada tu, RM3,000 tu biar dalam ni. Ambil pinjaman saja, ambil Arahnu saja. Sebab apa? Sebab upah simpan dia cuma 3.5%. Kak Arina ambil advance RM500, upah simpan yang Kak Arina kena bayar cumalah serendah RM17.50 setahun. Selagi mana Kak Arina mampu bayar RM17.50, bayarlah. Biar je emas tu dalam tu. Biar je setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sebab apa Cik Rina? Sebab kenaikan emas, bukan saya kata ini pakar keuangan yang kata.
kenaikan emas 15% setahun. Biar pilah dalam tu, biar nanti sampai satu masa emas tu lagi mahal daripada nilai pinjaman kita. So ini adalah produk Arhanu. Simple kan? Senang je nak faham. JSA itu apa, GA itu apa. Senang je nak faham. GAA ni produk Arhanu. Upah simpanan 35%. Dia tak ada tempoh matang. Dan dia juga mudah dan pantas. Nak buat pakai handphone sahaja. Secepat 2 saat dah siap buat permintaan untuk Arhanu. Lepas anda dah buat permohonan, anda perlu menunggu masa di antara 12 ke 24 jam. Buat awal pagi, office buka 9.30, buat permohonan Arhanu. InsyaAllah petang tu dah masuk dah duit. Saya dah pernah buat dah. Saya dah pernah buat dah Arhanu ni. Mungkin insyaAllah besok saya akan buat lagi. Sebab saya nak pakai duit, nak buat belanja hangus, nak beli barang. Jadi saya ambil advance daripada simpanan saya, kemudian saya berbelanjalah supaya belanja hangus saya itu, saya akan dapat balik emas saya itu. Ini dia punya leaflet, nanti boleh minta daripada introducer anda. Okey, produk yang saya nak explain lebih jelas, sini mungkin ambil masa 10 minit lah untuk saya explain produk ni. Produk ini adalah produk killer produk. Ini adalah killer produk untuk anda tahu, dan produk ini juga sangat-sangat menguntungkan anda. Ya, produk ini adalah produk simpanan emas yang dikuasakan dengan tawarruk financing. Okey Cik Firdaus, apa tawarruk financing tu? Okey, sabar. Untuk slide berikutnya, saya akan jelaskan kepada anda satu persatu apa itu tawarruk financing. Okey, produk ini dia mampu dia berpotensi untuk mencapai keuntungan sehingga 100%. Dengar macam skamer. Dengar macam pelik, dengar macam menipu. Tapi nak buat macam mana? Memang itulah hakikat dia. Okey, mari kita belajar. Ini adalah dia punya leaflet dia. So satu unit dijual pada harga $250 USD. Cik Firdaus, kenapa ni kita duduk kat Malaysia, kenapa nak pakai USD? Kan tadi saya bagi tahu, Quantum Metal adalah syarikat antarabangsa. Jadi, Quantum Metal menggunakan single currency regime, iaitu rejim satu harga. Dia penggunaan satu harga, satu mata wang. Ya? So dia menggunakan mata wang USD sebab nak memudahkan urusan pertukaran mata wang asing. Bayangkan kalau dia tulis kat situ RM1,040 Malaysia. Nanti tiba-tiba ada pelanggan daripada Baghdad nak beli, daripada Baghdad dia nak melabur. Lepas tu dia pening, apa ni Malaysia? First time aku dengar negara Malaysia. Kan dah pening, dia nak tukar currency kan susah. Jadi customer Baghdad tadi dia lebih faham $250 USD. Jadi dia tahu berapa currency Baghdad yang dia perlukan untuk dia beli produk ni. Jadi kalau kawan-kawan ada kawan-kawan kat Baghdad, pergi daftarkan dia orang. Dia orang boleh beli produk ni dengan $250 USD. So produk Quantum Metal ni, produk Gold Leverage Account ini dikuasakan oleh tawarruk. Tawarruk ini adalah kaedah jual beli Islam yang digunakan untuk memberikan kemudahan pembiayaan. Okey, mari kita tengok secara teknikalnya macam mana produk-produk ini berhubung kait dengan kehidupan anda seharian. Okey, perbandingan Quantum Metal dengan yang lain-lain tu. Yang lain-lain tu maksudnya kedai kat luar. Okey, kalau anda beli emas di luar sana, saya ambil contoh. Katakanlah harga emas RM250 per gram. Secara logik akalnya, secara fitrahnya, untuk anda untung 100%, anda perlu tunggu harga 250 per gram ni jadi 500. Ini secara logik akalnya. Kalau anda beli emas kat luar sana, kalau anda teringin gelang yang akak pakai tu akak teringin nak untung 100%, akak kena tunggu harga gelang tu naik 100%. Kalau gelang tu harganya 2,500, kena tunggu harga gelang tu 5,000 baru untung 100%. Ini normal. Ini normal. Tetapi kalau anda beli produk di Quantum Metal, ini adalah produk ni namanya GLE. Anda beli pada harga yang sama, beli benda yang sama, beli pada harga yang sama, beli benda yang sama tetapi di tempat yang berbeza. Anda beli di Quantum Metal pada harga RM250 per gram, untuk anda untung 100%, anda cuma perlu tunggu harga emas jadi RM270. Harga emas naik 10%, di Quantum Metal,
harga emas naik 10%, anda dah untung 100%. Pelik tu bunyi tu. Macam mana tu Cik Firdaus? Mari saya jelaskan macam mana. Sebab dia. Kenapa sebab? Macam mana anda boleh dapat untung 100% sedangkan harga emas dunia naik 10% je? Ini pelik ni. Tak apa. Kalau yang first time dengar, mari saya ajar satu persatu. Okey, sebab dia adalah Quantum Metal satu-satunya syarikat di dunia, bukan di Malaysia, satu-satunya syarikat di dunia yang menawarkan pembiayaan tawarruk untuk urusan jual beli emas. Itu je sebenarnya keyword dia. Sebenarnya Quantum Metal menawarkan pembiayaan syariah, pembiayaan Islami untuk anda membeli emas, untuk anda memiliki emas. Itu sebenarnya key point dia. So, macam mana? Saya tak faham lagi lah Cik Firdaus. Okey, tak apa. Saya terang lagi. Penerangan ringkas dia macam ni. Ini adalah tawaruk financing tu. Produk tawaruk financing ni ada pada produk gold leverage account. Okey, dia ada pada produk GLA 1x10. Dia juga ada pada produk GLA 1x5. Untuk contoh ini, saya lebih suka guna produk GLA 1x10 sebab dia lebih menguntungkan. Okey. Katakanlah anda nak beli emas bernilai RM1,000. Quantum Metal akan bagi financing, Quantum Metal akan bagi pembiayaan sebanyak RM9,000 lagi. Anda beli satu bahagian, disebabkan produk ni beli satu dapat 10, anda beli satu bahagian, Quantum Metal akan pinjamkan 9 bahagian lagi. Modal anda RM1,000, Quantum Metal bagi pinjam RM9,000, anda dapat beli emas bernilai RM10,000. Nanti dalam akaun emas anda akan ada emas bernilai akan ada emas bernilai RM10,000. Ya, akan ada emas bernilai RM10,000 dalam akaun GLA anda. Ya, RM9,000 ni anda dapat pembiayaan daripada Quantum Metal. Dah nama pun pembiayaan kan? Dah nama pun anda pinjam. Mestilah Quantum Metal nak ambil untung sikit. Jadi Quantum Metal hanya mengenakan keuntungan serendah 3.5%. Sama dengan kadar upah simpan tadi tu. Dekat Arhanu tadi. Sama dengan kadar upah simpan di Arhanu. Quantum Metal hanya ambil 3.5% daripada RM9,000 tadi tu. Jumlah dia RM324. Disebabkan nama dia advance fee, yuran yuran pendahuluan. Jadi Quantum Metal akan ambilkan dahulu siap-siap 324 ni. Quantum Metal akan ambil siap-siap. Maknanya kalau anda nak buka akaun, anda kena bayar RM1,324. Anda akan dapat emas bernilai RM10,000. Okey, upah simpan kadar keuntungan ni pula, Quantum Metal ni dia taklah zalim. Dia cuma ambil 324 ni, dia pegang dulu siap-siap, tapi dia potong ikut hari. Dia potong per hari. Sehari cuma 89 sen sahaja. Kadar keuntungan yang dia ambil. Daripada RM9,000 ni, Quantum Metal hanya ambil 89 sen sahaja sehari upah simpan. 89 sen ni akan dipotong dekat prepaid ni tadi. Saya panggil ni prepaid. Sebab nak bagi korang faham. Nama pun advance fee, bayaran pendahuluan. Prepayment, prepaid, prepayment. Saya suka namakan benda ni prepaid, nak bagi anda faham. Jadi jumlah prepaid ni akan dipotong RM89 sehari. Okey, mari kita tengok contoh dia. Ni contoh dia. Nak bagi anda lebih faham lagi macam mana perjalanan GLA. Okey, katakan jika harga emas naik 10% dalam masa 90 hari. Ini contoh lah. Jika harga emas naik 10% dalam masa 90 hari, upah simpan yang anda kena bayar adalah 89 sen. Anda kali dengan 90 hari. Anda akan dapat jumlah sebanyak RM80.10. Ini adalah jumlah keuntungan yang company ambil daripada nilai pinjaman tadi. Jadi, bila harga emas naik 10%, keuntungan anda akan dikira berdasarkan jumlah yang anda masuk dalam akaun simpanan tadi. Beli RM1,000, dapat RM10,000. Untung 10%, atas RM10,000.
bermakna anda dah untung RM1,000. Nampak tak? Modal 1,000, untung 10%, dapat 1,000. Sebenarnya anda dah untung 100%. Nampak tak? Saya harap anda faham kat sini. Produk GLA ni masuk 1,000, dapat pembiayaan 9,000, jumlahnya 10,000. 10,000 ni kita masuk dalam GLA, kita invest. Kita masuk, kemudian harga emas naik 10%. 10% ni tadi dikira atas jumlah keseluruhan akaun tadi. Bukan atas modal tadi. Jadi, untung 10%, dapatlah 1,000. Bila anda buat withdrawal, bila anda dah nampak keuntungan macam tu, anda pun nak ambil untung tu. Nak ambil untung, anda kena withdraw, anda kena terminate kontrak tu. Bila anda terminate kontrak tu, anda dapat balik modal anda RM1,000 tadi, beserta dengan keuntungan RM1,000. Dan campur balik baki advance. Advance tadi RM324. Advance ni Quantimeter tak kejam. Dia tak ambil. Advance ni untuk setahun. Dia tak ambil untuk setahun. Dia cuma pegangkan siap-siap sebab nak memudahkan anda. Nak memudahkan anda. Kalau dia minta kemudian, nanti anda susah pula. Nampak tak? Kalau contoh, tiba-tiba anda dah untung 100%. Tiba-tiba anda kena bayar RM80. Ketika itu anda dah untung 100%. Tapi anda tak ada duit RM80 ni. Macam mana anda nak withdraw? Nampak tak? Sebab sedangkan anda kena bayar ni. Ini adalah kadar keuntungan tadi tu. Yang company ambil. Jadi kalau kita tak boleh bayar, kan tak boleh nak tebus. Jadi, tak boleh nak withdraw. Jadi, company ambil siap-siap 324. Nanti bila nak withdraw, dia tolak balik keuntungan RM80 ni. Jadi, anda dapat balik baki advance sebanyak RM244. So, campurlah modal 1,000, untung 1,000 dan ada baki lagi daripada advance tadi, 244. Jadilah anda punya keuntungan bersihnya adalah RM2,244. Alhamdulillah. Anda pun buatlah withdraw. Bila anda buat withdraw, proses penjualan GLA ambil masa 1 ke 3 hari. Ini adalah prosedur standard untuk pelaburan. Kalau anda melabur di unit trust, yes, anda juga perlu tunggu sehari, 1 to 7 days kalau anda melabur di unit trust. Di amanah saham, anda buat withdrawal, anda tak boleh dapat on the spot cash tu. Anda perlu tunggu cooling off period 1 ke 7 hari. Di Quantimeter 1 ke 3 hari. Sama, lebih kurang sama dengan amanah saham. Itu memang prosedur dia. Sebab dia nak kira, nak sepak tergajang apa semua, 3 hari ambil masa. Tapi di Quantimeter dia cepat. Dia antara 1 ke 3 hari. So tak perlu bimbang. Sekarang anda pun dah untung, anda pun dah faham produk ni. Jadi anda perlulah meletakkan matlamat. Anda dah faham produk ni berfungsi macam mana, anda kena tetapkan matlamat. Kalau anda tak ada matlamat malam ni, saya bagi matlamat. Yang pertamanya adalah untuk tabung persaraan. Yang kedua untuk tabung pendidikan anak-anak. Anda mestilah ada matlamat malam ni. Kalau tak ada matlamat, saya bagi matlamat. Matlamat aja adalah saya nak melabur di Quantimeter untuk tabung persaraan saya. Saya nak masuk duit kat Quantimeter untuk tabung pendidikan anak saya yang selesa menggunakan strategi yang saya ajar sekarang ni. Sebab strategi yang saya ajar sekarang ni, dia perlukan masa. Itu sebab dia perlukan kesabaran. So, katakanlah saya ambil untuk 5 tahun. Ini bukan saya kata, ini pakar ekonomi yang kata. Kita gunakan strategi portfolio emas sebab pakar ekonomi cakap purata kenaikan emas adalah 15 ke 20% tahun. Tapi pada malam ini, kalau anda sendiri dah nampak untung 10%, boleh jadi 100%, jadi kita kena tahu, sebenarnya kita tak nak pun nilai ni. Kita cuma nak 10% je. Kita cuma nak 10% kenaikan emas je. Kalau anda tanya saya, okey ke kalau saya masuk sekarang? Okey ke kalau saya masuk hari ni? Okey ke kalau saya masuk hari Senin? Saya beritahu anda jawapan. Jawapan dia adalah sangat-sangat okey. Sebab harga emas dah jatuh hampir 10% sejak bulan Mei. Sekarang dah bulan Jun, harga emas dah jatuh hampir 10%. Maknanya anda hari ni, siapa-siapa hari ni yang beli produk GLA 1x10, anda beli murah 10% berbanding harga saya. Saya masuk bulan Januari, harga mahal sikit gitu.
Bermakna anda ada potensi untuk untung 100%. Ya? Ini bukan saya kata, ini pakar kewangan yang kata. Pakar kewangan juga mengatakan untuk anda dapat keuntungan yang besar, anda haruslah bijak menggunakan duit orang lain. Others people money. Guna duit orang lain. Dalam bahasa perbankannya kita panggil leverage. Dalam bahasa financial ni kita panggil leverage. Cik Firdaus, saya masih lagi tak faham leverage. Boleh tak tolong ulaskan? Ya, boleh. Ini saya ulaskan. Saya akan kaitkan study case leverage yang anda tak faham tu dengan benda yang memang anda confirm akan faham malam ni. Ya, bila dah faham, janji dengan saya. Beli produk GLS 1/10. Ya, janji ya. Okey, study case untuk menerangkan apa maksud leverage. Okey, saya ambil satu contoh. Tuan-tuan dan puan-puan malam ni, semua mungkin ada yang dah ada rumah, yang dah beli rumah. Okey, saya ambil contoh beli rumah. Katakanlah rumah tu harga dia 500,000. Ya, 500,000 lah. Manalah saya mampu nak bayar 500,000. Tapi kalau anda mampu sekalipun, jangan bayar 500,000 tu cash. Jangan beli rumah cash. Nanti besok LSD call. Banyak duit lu ah. Beli rumah cash ah. Okey, ini sila isi borang, kasih bayar cukai. Jangan. Kita beli rumah, kita guna konsep leverage. Kita guna others people money, duit orang lain. Macam mana tu? Anda pun pergilah jumpa orang lain tu. Orang lain yang saya maksudkan adalah bank. Bank adalah orang lain. Dalam bank tu semua duit orang lain. Faham tak? Okey. Jadi anda pergi ke bank. Bank kata, okey, anda pergi bank, anda kata, bank, aku nak beli rumah, aku perlukan modal 500,000 ni. Boleh tak kau bagi? Okey, boleh. Aku boleh bagi. Aku boleh bagi kau 9 bahagian je. Tapi kau kena usahakan 1 bahagian. Jadi anda pun kata, okey boleh setuju. Okey, saya ada 10%. Okey, anda pun bayarlah deposit rumah 10%. Lepas tu, orang lain tu, bank tu tadi, dia akan godek-godek dalam bank tu, adalah 450,000. 450,000 ni bukan duit anda. 450,000 ni duit orang lain. Jadi, tercapailah hasrat anda. Bank bagi 9 bahagian, anda beli 1 bahagian. Sama tak tuan-tuan dan puan-puan dengan konsep ini? Sama. Sebab dekat bank, kalau anda pergi bank Islam juga menggunakan kaedah tawaruk financing. Bezanya, bank tak bagi anda, bahasa mudah fahamnya loan lah. Bank tak bagi anda loan untuk beli emas. Bank bagi anda loan untuk beli kereta, beli rumah, beli motor, beli komitmen, beli liability. Ya. Tapi di Kota Meta dia bagi anda loan untuk beli emas, bagi pembiayaan ya. Jadi andaian anda dapatlah beli rumah tadi, anda pun duduk dalam rumah tu. Andai kata, ni andaian ni. Andaian value rumah anda tadi selepas 5 tahun dia naik daripada 500,000 beli asal dia naik 750,000. Bermakna anda ada untung 250,000 kat situ. Jadi kalau anda nak untung ni, apa yang anda perlu buat? Jawapan je, anda kena belah daripada rumah tu. Kena keluar daripada rumah tu. Dah kata nak untung kan, kenalah jual rumah tu. Anda pun belah daripada rumah tu, anda pun jual rumah tu. Dapatlah anda untung 250,000. Nampak tak idea tu? Anda tak ada modal 500,000. Anda cuma ada satu bahagian je, 10% je. Ni je modal anda. Selebihnya bank pinjamkan kepada anda. Dapatlah anda 500,000. Beli rumah naik harga, jual. Jual untung 250,000. Jadi, bila anda jual rumah tersebut, pihak bank hanya ambil baki loan sahaja. Sama juga dengan konsep sini. Bila anda jual, Quantum Matter akan ambil balik bahagian dia. Ini bahagian dia 9,000. Bahagian anda 1,000. Nampak tak idea tu? Bagus tak idea tu? Nampak tak? Jadi anda dapat modal, dapat untung, campur dengan baki advance. Yang baik hatinya lagi, Quantum Matter dia bagi lagi baki. Tapi kat sini, kes salam nak bagi baki. Anda bayar interest. Anda bayar keuntungan bank tu. Ya? Jadi anda dapat baki loan. Pihak bank ambil baki loan dia. Balance semua anda punya. Lah. Dapatlah anda untung 250,000 jadi. Nampak tak? Anda pun dah jual rumah tu, untung 250,000. Nampak? So anda jual rumah tu pada harga 750,000 tadi. Untung 250. Jadi soalan saya, adakah bank akan minta sedikit daripada keuntungan anda tadi? Jawapannya taklah.
Takkanlah bank nak ambil. Ni untuk anda, ni anda punya. Bank takkan ambil. Sama juga dengan Quotameter. Quotameter dia dah ambil hak dia. Ni RM9,000 ni. Apa untung anda? Ambil je untung anda. Sebab Quotameter dah ambil hak dia. Hak dia RM80 ni tadi. Yang anda bayar tadi tu. Kadar keuntungan 3.5%. Itu je. So itulah maksudnya leverage. Maksudnya kita guna duit orang lain. Ini saya relatekan dengan situasi semasa. Okey, malam ni saya ambil contoh macam mana saya nak yakinkan anda untuk mulakan pelaburan RM10,000 dengan JLA 1x10. Kita mulakan hari ni, kalau yang ada modal, kita mulakan dengan RM10,000. Okey, ini contoh nak. Ini adalah saya punya simulasi contoh untuk 5 tahun. Macam mana kita nak membina wang persaraan dalam tempoh 5 tahun. Okey, dengan modal RM10,000 anda mula tadi, anda masuk RM10,000 kat Quotameter, anda dapat pembiayaan RM90,000, jumlahnya RM100,000. RM100,000 ni tadi akan digunakan untuk beli emas. Bila anda beli emas, anda dapat lagi gram emas tu. Kemudian emas naik 10%. 10% daripada RM100,000, anda dah untung RM10,000. Modal RM10,000, untung RM10,000. Untung 100%. Tapi tahun pertama anda dah untung, anda sabarlah. Janganlah jadi red Indian. Sabar sekejap. Tahan nafsu, Ustaz. Anda reinvest. Kita reinvest balik RM20,000 tadi tu, modal campur untung RM20,000. Kita reinvest mula. So mulakan dengan RM20,000 pada tahun kedua, anda akan dapat pembiayaan sub-sub-sui je. Senang je Quotameter nak luluskan pembiayaan anda. Anda dengan modal RM20,000, Quotameter sekelip mata meluluskan pembiayaan sebanyak RM180,000. Anda adalah modal RM200,000 untuk beli emas. Bayangkan dengan modal RM20,000, anda ada modal sebanyak RM200,000 untuk anda beli emas. Sikit ke banyak tuan-tuan dan puan? Jawapan dia sangat banyak. Bila ada keuntungan 10%, anda akan dapat RM20,000. Tahun kedua modal RM20,000, untung RM20,000, dapatlah anda RM40,000. Tiba-tiba anda sesak, bukan sesak lah, tiba-tiba anda nak pergi haji. Ambil package yang mahal sikit, RM10,000. Ya ke? Haji bukan RM10,000, mahal lagi kan. Anda nak pergi umrah. Ambil umrah yang mahal sikit, harga dia RM10,000. Ambil yang hotel betul-betul dekat Kaabah tu kan. Okey. Ini kenapa dia merah? Ini kenapa dia hijau? Ini modal mula-mula. Ini anda dah withdraw dah modal. Ni pokok ni, RM10,000, ini tolak RM10,000. Tolak. Anda keluarkan pokok, anda tinggalkan untung saja. Ini yang saya katakan nama kelas saya pada malam ni. Kelas macam mana nak buat duit tu, nak gandakan wang tu. Sekarang ni, pada tahun ketiga, anda mulakan pelaburan dengan untung. Pokok dah keluar dah tahun kedua. Tahun ketiga ni 100% genuinely anda invest menggunakan duit untung. Dengan modal RM30,000, Quotameter tanpa segan silunya meluluskan permohonan pembiayaan anda sebanyak RM270,000. Bagi tahu saya sekarang, dengan zaman-zaman COVID-19 ni, senang ke susah nak dapat loan RM270,000? Jawapannya tak mudah tuan-tuan dan puan. Bank pun pening kepala lah sekarang. Jadinya, di Quotameter dengan modal RM30,000, Quotameter masukkan modal, Quotameter tambah suntikan modal sebanyak RM270,000, modal anda dah jadi RM33,000. Bermakna kuasa beli anda semakin besar, tuan-tuan dan puan-puan. Produk ini perlukan kesabaran, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. So RM300,000 untung tahun ketiga 10%, anda dapat RM30,000. Nampak tak? Duit buat duit. Jadilah duit-duit. So RM60,000, nampak tak? Anda punya untung tadi, anda reinvest, dapat untung balik, anda dapat RM30,000 lagi, dah RM60,000. Tahun keempat, anda mula dengan modal RM60,000, tanpa syak wasangka lagi, Quotameter dengan semudah sekelip matanya, sesaat dia bagi anda RM540,000 pembiayaan tawaruk. Menjadikan modal anda sebanyak RM600,000 kuasa beli untuk membeli emas. Bila untung 10%, anda dapat profit RM60,000. Pada tahun keempat, daripada modal RM10,000, anda dah dapat RM120,000. Tahun kelima, anda reinvest lagi modal yang tadi untung cuma campur gedebak-gedebuk, RM120,000.
tempoh dengan pembiayaan yang Koordinator bagi. Tahun kelima ni Koordinator dah tak ada syak sangka, tak ada curiga, tak ada apa dah. Dia on the spot boleh bagi je ke anda. Jadi Koordinator bagi pembiayaan 1.8 juta. So anda ada kuasa beli 1.2 juta ringgit. Anda beli emas bila dia macam tu. Bila untung 10%, anda dapat profit 120,000. Tahun kelima, barulah anda hilang kesabaran tadi. Anda pun rasa, cukup lah kot. Aku rasa target aku dah cukup. Aku malas dah nak ni, aku nak beli ibadat je. Duit aku pun dah cukup dah, 240,000. PKP nak sambung lagi 10 tahun pun tak apa. Nak lockdown lagi 10 tahun pun tak apa. Aku dah get ready to lockdown. Jadi macam ni lah yang kita nak. Kita nak satu benda yang betul-betul, adik tu, close the door. Kita nak satu benda yang betul-betul boleh memaksimumkan duit anda dan pastikan platform tu betul-betul genuine, syariah, patuh syariah, halal semua, dan pilihan yang terbaik yang saya nampak ketika COVID-19 ni adalah Koordinator. Itu je yang saya boleh beritahu. Yang selamat, yang dilindungi oleh insurans 100%, yang patuh syariah, dipantau oleh Bank Negara, diaudit oleh Alfa, dipantau oleh ISRA. Jadi tahun kelima anda dah ada 240,000 daripada modal asal 10,000 je. Tiba-tiba ada orang tak puas hati. Alah Cik Firdaus, ini semua on paper je. Saya jawab senang je. Iyalah tuan, kalau saya tak on paper, macam mana tuan nak faham? Saya kenalah on paper kan dia. Sedangkan belanjawan negara pun kena buat on paper. Mana ada baca kat iPad? So simple. Saya hanya ambil 10% saja. Saya rasa ini dah paling rendah dia. 10% ni dah paling rendah ni kenaikan emas ni. Okey. Mindset biasa-biasa. Ini mindset biasa-biasa lah. Mindset orang biasa. Yang biasa kita golongan marikh ni kan. Beli emas dengan duit lebihan. Ini adalah mindset yang biasa-biasa. Yang tak best lah mindset ni. Kalau anda kata beli emas dengan duit lebihan, percayalah cakap saya. Memang insya-Allah anda tak beli emas. Kalaulah mindset tu macam tu, jawapannya insya-Allah anda memang takkan beli emas. Sampai bila-bila pun anda memang takkan beli emas. Sebab mindset anda beli emas bila ada duit lebih. Ni Karim, ni mak nak pesan ni. Kamu ni kalau ada duit baju lebih tu belilah emas. Jawapan ni innalillah. Memang anda takkan beli je emas. Itu mindset biasa-biasa. Ini slide saya yang terakhir. Kita nak tukar mindset daripada yang biasa-biasa tu kepada yang luar biasa. Ini mindset luar biasa. Macam mana tu Cik Firdaus? Mindset luar biasa. Inilah saya cerita ni. Mindset luar biasa adalah bayar kereta, bayar rumah, bayar iuran sekolah anak, kita tak pakai duit. Biasanya kita bayar kereta pakai duit, bayar angsuran rumah pakai duit, bayar iuran sekolah pakai duit. Ini mindset biasa-biasa. Mindset biasa-biasa yang akan menyebabkan sampai bila-bila pun anda takkan ada aset emas. Sedangkan emas dan Islam tu sangat rapat sebenarnya. Sebab dinar tu sendiri adalah emas. Emas dan Islam tu sebenarnya sangat rapat. Tapi kalau anda masih lagi dengan mindset macam ni, jawapan ni innalillah, memang anda takkan ada emas. Jadi malam ni saya nak menukar mindset itu, saya bayar semua di atas menggunakan emas. Ya, emas. Sebab emas takkan hilang. Emas anda tak hilang, duit anda dapat balik. Pelik ni Cik Firdaus. Tadi dah lah ajar saya JLA nak gandakan duit jadi 240,000. Ini ada pula ilmu baru ni. Ilmu baru ini namanya adalah GAA ataupun Aranu tadi. Contoh emas anda ni kalau dekat Aranu biasalah. Emas anda bernilai 1,000, anda dapat financing 75% which is 75,000. Upah simpan Aranu biasa 1% per month kali 100,000, tempoh masa 18 bulan. Ini maksimum. Ini kalau di Aranu biasalah. So, selepas 18 bulan anda wajib bayar apa? Anda wajib bayar apa yang anda pinjam campur dengan kadar upah simpan. Jumlahnya adalah 93,000. Ini adalah amount yang anda wajib bayar selepas cukup tempoh 18 bulan. Kalau tak bayar Cik Firdaus, jawapannya emas anda tergolong dalam
kalangan-kalangan emas yang 1 bilion tadi yang saya explain pada slide yang pertama tadi. Nampak tak? Ini adalah di luar sana. Okey, macam mana nak buat benda ni? Nak buat benda ni. Kita buat di sini, di account Gold Advance account. Okey, saya ambil contoh. Okey, ini slide saya yang terakhir sebelum saya mengakhiri saya punya presentation pada malam ni. Okey, ini contoh dia. Gold Advance account. Emas anda bernilai 100,000. Anda tadi dah ada emas tadi yang anda simpan dekat GSA. Ada 100,000. Gold saving account 100,000. Kemudian anda apply. Anda memohon pembiayaan tadi tu. Aranu tadi. Daripada ni, Gold Advance account. Anda apply Gold Advance account tadi. Anda apply GAA. Anda dapat 75%. So, anda dapat advance 75,000. So, baki ada 250 lah. Okey, upah simpan anda setahun daripada 75,000 adalah serendah RM2,625 je. Nampak tak? Upah simpan dia 2,625 je. Anda tadi dah ambil pajakan ni. Anda ambil advance 75,000 dan 75,000 ni anda ambil untuk tempoh 5 tahun ni untuk bayar semua belanja hangus ni setiap bulan. Contoh nak. Okey. Upah simpan dia, tempoh pinjaman dia tak ada. Itu kelebihan dia di Quantimeter ni. Dia tidak ada tempoh pinjaman, tak ada. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tahun pertama tak mampu bayar 75,000, bayar je 2,625. Tahun kedua tak mampu, bayar je 2,625. Tahun ketiga tak mampu, bayar je 2,625. Tahun kelima tak mampu bayar 75,000, bayar je 2,625. Jadi bila nak bayarnya Cik Firdaus? Ingat balik tadi. Andaian dalam masa setahun emas naik 15%. Kita kalikan dengan 5 tahun. Yalah 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. 5 tahun anda buat pajakan. Anda tak mampu bayar nilai ni. Nilai ni pun memang dah hangus lebur dah tadi. Dah belanja hangus, belanja rumah, belanja makan, belanja joli, belanja semua dah hangus dah. Anda cuma bayar nilai ni je. Andaian dalam masa setahun emas naik 15%, 5 tahun kenaikan emas anda dah 75%. Okey, emas anda tadi yang ada dekat dalam GAA tadi, emas anda yang bernilai 100,000 tadi, ada, still lagi ada dalam ni. Walaupun anda dah ambil 75%, anda dah ambil 75,000 ni, anda dah pakai dah joli dah. Tapi emas anda tadi masih lagi ada dalam akaun ni tadi. Bila emas naik 75%, emas anda yang bernilai 100,000 tadi tu tambah 75%, emas anda sekarang nilai dia dah ada 175,000. Nampak tak? Bila anda terminate, tahun yang kelima ni anda pun tengok, emas aku ni dah naik harga ni. Emas yang 100,000 ni dah naik harga, dah jadi 175,000. Anda pun pergi dekat sistem anda yang dalam handphone tu, anda tekan butang terminate, So, 175,000 nilai semasa emas anda, tolak dengan, kenapa dia warna merah? Sebab dia dah hangus dah. Dah belanja hangus dah. Bayar bil elektrik, belanja hangus. Bayar duit escrow, belanja hangus. Bayar asuran kereta, belanja hangus. Bayar loan rumah, belanja hangus. Pergi beli pasar malam, belanja hangus. 75,000 tu dah hangus dah. Jadi, baki kat tangan anda masih ada RM100,000. Tapi RM100,000 ni belum bersih lagi. Sebab anda kan tadi bayar upah simpan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kan pakai duit cash anda. Jadi tolak balik kat sini. RM100,000 tadi kita tolak balik RM13,125. Ini adalah amount upah simpan yang anda bayar selama 5 tahun. Kalau anda nak bayar advance masa tahun pertama pun boleh. RM75,000 tolak dah siap nilai ni. Dah secure dah 5 tahun. 5 tahun anda joli lah duit tu. Pakailah duit belanja hangus semua. Jadi RM100,000 tolak upah simpan, anda masih lagi ada untung bersih RM86,875. Inilah yang saya maksudkan. Saya bayar semua atas tadi guna emas. Emas tak hilang, duit dapat balik. Nampak tak? Duit dapat balik. Semua ni belanja hangus tuan dan puan-puan. Jadi kita tukar, kita sandarkan belanja hangus ini kepada emas terlebih dahulu.
sandarkan perbelanjaan hangus anda kepada emas terlebih dahulu. Dah beli emas, ambil pajakan. Baru bayar kereta, rumah, yuran, apa sahaja belanja hangus. Okey, seolah-olah, ini yang bersih, ini yang dah joli. Seolah-olah anda sebenarnya dah dapat hampir 150,000. Cik Firdaus, boleh berjaya ke dengan idea Cik Firdaus ni? Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan idea. Orang ini, kalau anda pergi kat Kelantan, kat Terengganu, memang dia orang amalkan konsep macam ni. Orang-orang di Pantai Timur memang amalkan konsep macam ni. Sebelum dia beli mesin basuh, dia beli gelang dulu. Dia beli gelang, dia pergi Aranu, pajak, baru dia beli mesin basuh. Itu idea dia. Dalam keadaan persekitaran emas di luar sana yang mengenakan cas 1% sebulan pun boleh berjaya, apatah lagi persekitaran environment ekosistem emas di Continental yang hanya mengenakan cas 3.5% setahun. Anda rasa tak berjaya? Anda rasa saya ada masa nak pening kepala? Jawapannya tak ada. Jawapannya anda kena mulakan daripada sekarang supaya anda gunakan duit anda tu, anda gunakan duit belanja hangus tu, anda sandarkan pada emas dulu, baru anda bayar belanja hangus. Pakai duit pergi tak kembali. Pakai GAA, duit datang kembali. So ini adalah last slide saya dan saya mengakhiri slide saya dengan ucapan terima kasih dan event kita, kelas kita pada malam ni dah berakhir dan saya buka, kalau ada soalan anda boleh tanyalah, 2 soalan lah. So slide saya pun dah habis. Terima kasih kerana join sesi malam ni. Jika ada sebarang soalan boleh tanya dalam tim dan nota ini bukan tujuan marketing. Kelas malam ni bukan tujuan marketing tetapi ini lebih kepada idea dan juga untuk memudahkan pembelajaran anda dalam kumpulan dan untuk anda menambah ilmu anda dalam emas. So, saya nak buka soalan. Kita punya sesi pada malam ni dah habis. Kalau anda ada sebarang soalan, boleh bertanya menggunakan voice. Ya. So, anda boleh unmute dan anda boleh tanya soalan, insya-Allah. Okey, kat sini ada soalan, Cik Mustafa tanya, kadar upah tu kalau 1 tahun tak bayar tak apa ke? Mana nak cari duit masa tu tak ada duit untuk bayar kadar upah tahunan tu. Tahun kedua pun tak mampu lagi nak bayar. So macam mana? Okey, kalau tahun pertama tak mampu bayar, tetapi ada kenaikan harga emas, nanti sistem akan potong daripada situ. Contohnya anda pinjam RM1,000, anda pinjam RM1,000, tiba-tiba tahun kedua anda jatuh miskin. RM35 pun memang tak ada dalam poket. Memang tak ada langsung, memang miskin gila. RM35 pun tak ada. Tak apa. Nanti kalau tahun kedua emas tu naik harga, emas tu naik harga, dia boleh kontra dari situ. Kenaikan emas tu akan membayar upah simpan tu. Okey, andai kata tahun kedua tu anda pun jatuh miskin, anda tak mampu bayar, emas pula anda punya aran tu pula dalam keadaan negatif, emas turun harga semua kan. Habis kuat pun anda cuma orang kata belanja hangus yang anda pakai tadi, duit anda pakai tadi tu, dia cuma orang kata burn je lah, itu je lah. Dan kalau ada baki-baki daripada aran tu, baki simpanan anda tadi tu, okey, selalunya upah simpan anda tadi tu dia akan ambil daripada baki tu. Selalunya baki tu memang boleh bertahan lah setahun 2 tahun kan, sebab upah simpan tu cuma RM35 je kalau RM1,000. Kalau RM10,000 sekalipun, kalau RM100,000 sekalipun, tapi RM100,000 tu nilai emas tau. Kalau ada punya upah simpan tu RM3,000 setahun sekalipun, memang ada lagi nak masuk. Dah habis pun nak masuk. Masuk je lah. Okey, maknanya memang boleh cover. Kalau adanya baki lagi dalam akaun anda tu, dia akan cover upah simpan tu. Tak perlu bimbang. Okey, ada persoalan? Kalau tak ada persoalan, saya akhiri dulu saya punya kelas pada malam ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang berjaya hadir pada malam ni. Mohon rujuk kepada introducer anda yang memperkenalkan anda pada ni. Kalau untuk anda buka akaun ke apa, rujuk pada
anda punya konsultan yang memperkenalkan anda kepada Cotimeter dan anda boleh berbincang dengan beliau lah. Okey. So kalau tak ada apa lagi, saya akhiri kelas ini dengan ucapan ribuan terima kasih dan kita berjumpa lagi pada esok hari pada jam 3 petang. Saya buat kelas 3 petang dan juga 10 pagi. Tengoklah kalau 10 pagi tu available, saya buat 10 pagi. Kalau dua-dua time tu available, dua-dua saya buat 10 pagi, 3 petang dan jangan lupa untuk besok malam pada jam 9 malam kita ada preview besar daripada BSG Group. Situ ada ramailah orang-orang dalam tu. So anda boleh hadir lah. So kelas malam ni dah habis. Anda kalau mana nak keluar tu boleh keluar dululah.